Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya Cikgu Umaira. Pada kali ini saya akan membincangkan bab 4 iaitu operasi set bagi silibus matematik KSSM tingkatan 4. Standard pembelajaran kita adalah untuk menentukan dan menghuraikan persilangan set menggunakan pelbagai perwakilan. Bagaimanakah anda menentukan dan menghuraikan persilangan set dengan menggunakan pelbagai perwakilan? Kita lihat satu situasi atau fenomena alam di sini. Gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara matahari dengan bumi pada satu garis lurus. Persilangan antara bulan dengan matahari dapat dilihat apabila bahagian bulan dan matahari berada pada kedudukan yang sama. Jadi inilah konsep persilangan. Kalau kita lihat, terdapatnya pertindihan kawasan di antara bulan dan bumi. Seterusnya kita akan lihat pula dalam aspek matematik persilangan set. Jadi persilangan set bermakna terdapat lebih daripada satu set. Jadi persilangan, contohnya kalau kita ambil kira persilangan set P dan set Q, kita akan tulis sebagai P, ini adalah simbol persilangan, nampak seperti N kecil ya. Jadi P persilangan Q. Jadi apa maknanya set yang mengandungi unsur sepunya bagi kedua-dua P dan Q? Jadi kalau kita wakilkan dengan gambar rajah, okey, saya andaikan ini set P dan ini adalah set Q. Okey, jadi set P persilangan Q adalah kawasan yang saya loritkan di sini. Jadi kawasan berlorik itu adalah kawasan P persilangan Q. Ini adalah secara gambar rajah Venn. Bermakna unsur yang terdapat dalam kawasan berlorik ini adalah unsur sepunya. Bermaksud dianya adalah unsur bagi P, ianya juga adalah unsur bagi Q. Okey, untuk lebih memahami persilangan set, kita buat satu huraian di sini. Jadi tujuan kita adalah untuk menentukan dan menghuraikan persilangan set menggunakan pelbagai perwakilan. Jadi di sini kita ada beberapa statement yang pernyataan, iaitu Nabil suka makan durian, Hani suka makan durian, Navin suka makan rambutan, Yankit suka makan durian, Raj suka makan durian dan rambutan, Mei suka makan durian, Afiq pula suka makan durian dan rambutan, Amirul suka makan rambutan, Mina suka makan durian, Benjamin suka makan rambutan dan durian, Jenny suka makan durian dan Khairi suka makan durian. Jadi kita ada statement tentang suka makan durian dan rambutan di sini. Jadi daripada pernyataan-pernyataan ini, kita buat satu analisis untuk memudahkan. Jadi murid yang suka makan durian sahaja adalah Nabil, Hani, Yankit, Mei, Mina dan Jenny. Okey, manakala yang suka makan rambutan sahaja Navin, Amirul, Khairi. Okey, yang suka makan kedua-dua buah durian dan rambutan adalah Raj, Afiq dan Benjamin. Jadi kita nak wakilkan maklumat ini dengan menggunakan gambar rajah Venn. Jadi kita boleh letak di sini A adalah murid yang suka makan durian, set B murid yang suka makan rambutan, dan set A persilangan B adalah murid yang suka makan kedua-dua buah durian dan rambutan. Dan tadi kita telah menganalisis maklumat berkaitan murid yang suka makan durian, rambutan ataupun kedua-duanya. Jadi bagaimana kita nak lukis gambar rajah Venn? Kita akan letakkan set A, iaitu murid yang suka makan durian. Kemudian kita ada set B. Okey. Jadi kita akan isi di tengah-tengah terlebih dahulu, iaitu murid yang suka makan durian dan rambutan, iaitu kawasan ini. Jadi untuk mewakili unsur, kita perlu letakkan dot di sini. Jadi yang suka makan kedua-dua buah iaitu Raj. Okey, seterusnya kita ada Afiq. Dan seterusnya kita ada Benjamin. Jadi ini cara untuk kita isi unsur di dalam gambar rajah Venn, perwakilan gambar rajah Venn. Dan murid yang suka makan buah durian saja, jadi durian kita adalah set A, kita akan letak di kawasan yang hanya ada A sahaja, tidak termasuk dalam B. Jadi kita boleh senaraikan di sini Nabil. Jadi setiap unsur perlu diwakilkan dengan satu dot. Okey, seterusnya kita ada Hani.
Jadi kita senaraikan semua yang suka makan durian sahaja di dalam kawasan A sahaja. Pastikan tidak termasuk dalam kawasan B. Okey, seterusnya kita akan senaraikan pula yang suka makan rambutan saja, bermakna dalam kawasan B sahaja. Jangan ada pertindihan dengan A. Pertindihan dengan A. Jadi kat sini yang suka makan rambutan sahaja kita ada Navin, Amirul dan Khairi. Jadi inilah hasil gambar Raja Van di mana di kawasan A iaitu yang suka makan durian saja kita dah senaraikan di sini, yang suka makan rambutan saja di kawasan B, dan di kawasan yang dilorikkan berwarna purple ini adalah murid yang suka makan kedua-dua buah durian dan rambutan. Jadi kesimpulannya, persilangan set A dan set B mempunyai unsur-unsur sepunya iaitu Raj, Afiq dan Benjamin yang suka makan durian dan rambutan. Jadi kita lihat contoh 1 di dalam buku teks matematik tingkatan 4, diberi set semesta X adalah integer di antara iaitu lebih besar sama dengan 1, kecil sama dengan 10. Set P ialah nombor ganjil, set Q ialah nombor perdana, set R ialah gandaan 3. Jadi senaraikan semua unsur set yang berikut. Jadi di sini kita senaraikan set semesta terlebih dahulu. Jadi kita tahu set semestanya adalah integer di antara 1 dan 10 termasuklah 1. Jadi kita boleh buat senarai 1, 2. Jadi kita dah senaraikan set semesta. Seterusnya kita akan jawab untuk soalan A, B bagi semua yang diminta dalam soalan ini. Jadi kita akan selesaikan yang pertama iaitu dengan mencari senaraikan semua unsur bagi set P persilangan Q. Jadi di sini kita cari dulu set P. Okey, didapati set P adalah nombor ganjil. Jadi terbatas dengan set semesta kita. Kita lihat nombor ganjil adalah 1. Jadi kita dah senaraikan set P. Seterusnya kita senaraikan set Q. Set Q ialah nombor perdana. Jadi nombor perdana adalah nombor yang tidak boleh dibahagi dengan nombor lain. Mesti bermula dengan 2. Jadi nombor perdana 2, 3, 5, 7 dan itu sahaja dalam kes ini. Jadi kita nak cari persilangan set P persilangan set Q. Seperti yang kita sedia maklum dalam kita punya definisi tadi, persilangan set bermaksud unsur yang sepunya. Unsur yang sepunya maksudnya ada dalam set P, ada dalam set Q. Kalau kita lihat di sini 3, 3, 5, 5, 7, 7. Jadi bermaksud set P persilangan set Q adalah unsurnya 3, 5 dan 7. Jadi kita dah sedia menjawab soalan A. Kita boleh terus fikirkan untuk soalan B iaitu N bagi P persilangan Q. Apa maksud N di sini? Ini bermaksud number of set P intersect Q iaitu bilangan unsur di dalam set P persilangan set Q. Jadi kita kira ada berapa unsur di dalam set P persilangan set Q? 1, 2, 3. Jadi kita terus menjawab soalan A untuk satu Roman, juga soalan B untuk mencari bilangan unsurnya. Seterusnya kita bincangkan pula untuk dua Roman iaitu set P persilangan set R. Jadi P tadi kita dah bincangkan. Seterusnya di sini kita nak cari set R. Jadi set R ialah gandaan 3. Jadi kita tengok gandaan 3 dalam set semesta adalah 3, 6, 9. Jadi kita senaraikan di sini 3, 6, 9. Jadi seterusnya kita boleh jawab soalan A iaitu mencari atau kita senaraikan unsur set P persilangan set R. Seperti yang kita sedia maklum, persilangan di sini bermaksud unsur yang sepunya yang ada dalam P, yang ada dalam R. Jadi kita lihat di sini ada 3 dalam P, juga 3 dalam R. Kemudian kita ada 9 dalam P, juga 9 dalam R. Jadi bermakna set P persilangan set R unsurnya adalah 3 dan 9. Jadi kita dah jawab yang ini. Seterusnya kita boleh terus jawab soalan B2 iaitu dengan mencari bilangan unsur dalam set P persilangan set R. Jadi bilangan unsur ada berapa unsur dalam set P persilangan set R? Kita kira 1, 2. Jadi jawapannya adalah
2. Jadi kita sudah menjawab soalan 2 Roman untuk A dan soalan B-nya serentak. Jadi seterusnya kita pertimbangkan untuk soalan 3 Roman, set Q persilangan set R. Jadi tadi kita dah bincangkan set Q adalah 2, 3, 5, 7 dan set R adalah 3, 6, 9. Jadi set Q persilangan set R adalah unsur sepunya di dalam set Q dan R. Bermaksud ada dalam Q, ada juga dalam R. Jadi di sini kita dapati ada 3 dalam Q, ada 3 dalam R. Selebihnya tiada lagi unsur sepunya. Jadi hanya unsur 3. Jadi untuk yang seterusnya, berapakah bilangan unsur set Q persilangan set R? Kita boleh kira di sini iaitu hanya ada satu unsur sahaja di dalam set Q persilangan set R. Jadi kita telah selesai menjawab soalan 3 Roman. Seterusnya kita akan pertimbang pula soalan 4 di sini. Jadi untuk soalan D iaitu set P persilangan set Q persilangan set R. Jadi kita senaraikan P, Q dan R. Seterusnya untuk kita senaraikan unsur P persilangan Q persilangan R, kita perlu cari unsur-unsur sepunya di dalam ketiga-tiga set ini. Jadi kita perhatikan yang sepunya adalah nombor 3. Yang lain tak ada kerana 7 ada di P dan Q tetapi tiada di R. Begitu juga yang lain di sini. Jadi kita senaraikan set P persilangan set Q persilangan set R, unsurnya adalah 3. Jadi seterusnya bila kita dah dapat set P persilangan set Q set R, kita boleh cari bilangan unsur dalam set P persilangan set Q persilangan set R iaitu 1. Jadi kita dah selesai menjawab soalan contoh 1. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh 2. Gambar Raja Van menunjukkan set J, set K, set L dengan keadaan set semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. Jadi apabila kita ada soalan menggunakan gambar Raja Van, kita perlu lorek kawasan mana terlebih dahulu baru kita boleh senaraikan unsur di sini. Jadi cara untuk lorek saya ajar di sini. Jadi kita bulatkan yang pertama J. Jadi ini adalah langkah 1. Jadi kita lorek semua kawasan J. Jadi ini adalah rumah kawasan J. Saya lorekkan dengan yang berwarna merah. Okey, warna merah di sini. Saya lorekkan semua kawasan J. Okey, seterusnya kita langkah 2, kita lorekkan K pula. Jadi kita pilih satu warna yang lain di sini. Katakan saya ambil biru di sini. Okey, saya lorekkan semua kawasan K. So kita nampak ini semua kawasan K. Kita lorekkan dengan berwarna biru. Okey, kesemuanya kita lorek berwarna biru untuk membezakannya. Seterusnya, sekarang baru langkah ketiga, baru kita tengok operasi. Jadi operasi di sini adalah operasi persilangan. Bermakna kita nak kawasan yang bersilang sahaja, iaitu kawasan yang ada lorek biru dan lorek merah sahaja. Yang lain kita padam. Jadi yang lain kita padam, yang tak ada lorek biru merah kita padam. Jadi ini adalah kawasan berlorek kita yang bersilang tadi, yang bertindih, yang ada biru dan merah. Jadi kita lihat kawasan unsur yang terdapat dalam kawasan ini adalah unsur 5 dan 3. Jadi inilah kaedah, saya boleh namakan sebagai kaedah 1-3-2 di sini. Maksudnya langkah 1, langkah 2-nya di belakang dan langkah ketiga baru kita lihat tengah-tengahnya. Jadi kita dah dapat unsurnya adalah 5, 3. Jadi seterusnya kita nak cari persilangan set J, persilangan set L. Jadi kita akan ulang langkah. Kita lihat set J. Jadi semua dalam kawasan J kita akan lorekkan. Jadi saya lorekkan merah di sini. Okey, dalam kawasan J, bulatan yang besar ni. Seterusnya L. Jadi ini langkah 1 kita tadi. Saya namakan ini sebagai langkah 1. Sebab langkah kita tadi 1, 3, 2. Jadi langkah 2 adalah di belakang sekali. Jadi langkah 2 kita ambil warna yang lain. Katakan kita pilih biru di sini. Okey, 2 kita adalah L. Jadi kita lihat mana L kecil di sini, kita lorekkan L dengan berwarna biru. Semua dalam kawasan L. Jadi seterusnya barulah kita tengok langkah 3 kita tadi, operasi kita persilangan, bermakna yang tak ada biru dan merah kita akan padam. Jadi unsur di dalam kawasan berlorek adalah 5, 7 dan 9.
Okey, seterusnya K persilangan L. Jadi langkah 1 kita lorekkan K dengan berwarna biru. Jadi semua kawasan K kita lorekkan dengan warna biru. Okey, bulatan K. Okey, seterusnya L kita akan lorekkan dengan warna merah. Jadi kita akan lorekkan L dengan warna merah. Ini langkah 1 kita, langkah 2 di belakang 132 tadi. Jadi L adalah yang kecil ni, kita lorekkan semuanya dengan warna merah. Seterusnya kita akan tengok operasinya adalah persilangan, bermakna kita nak kawasan yang ada biru dan merah sahaja. Kalau kita lihat di sini, di kawasan kecil ini sahaja. Jadi jawapannya di sini adalah unsur 5 sahaja bagi set K persilangan set L. Yang terakhir sekiranya J persilangan K persilangan L, jadi kita akan lorekkan J dengan warna biru. Jadi kita lorekkan semua kawasan J dengan warna biru. Okey, seterusnya kita tukar pula dengan warna merah. Okey, kita akan lorekkan kawasan K dengan warna merah. Jadi ini adalah kawasan K. Kita lorekkan bulatan K dengan warna merah. Dan yang terakhir, kita lorekkan L dengan warna hijau. Jadi L adalah kawasan di sini. Kita lorekkan dengan warna hijau. Jadi bila ada persilangan 3 set di sini, bermakna kita nak kawasan yang ada biru, merah dan hijau di sini. Yang ada biru, merah dan hijau di sini, kita dapati kawasan ini. Yang lain kita akan padam. Jadi ini adalah kawasan bersilang kita, dan kita dapati unsur yang terdapat dalam persilangan ini adalah unsur 5. Jadi kita dah jawab soalan contoh 2. Okay, sekian saja untuk video pada kali ini. Diharap apa yang telah disampaikan dapat memberi manfaat kepada semua di luar sana. Sekian, terima kasih.